Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton di luar sana. Tidak kira dari mana anda berada, pastikan anda sentiasa selamat ya. Kembali kita dalam perancangan 333 dan saya, hos anda, Muhammad Hafizul Hanif. Pada hari ini, saya telah membawakan kepada anda topik-topik berkenaan dengan isu-isu yang seringkali berlaku di pelajar Malaysia. Ya, pelajar Malaysia ya. Isu ini merupakan satu isu yang hangat dan sering diperkatakan oleh masyarakat-masyarakat di luar sana kerana ini melibatkan anak-anak mereka. Ya, betul. Antara isu-isu yang sering kali berlaku adalah isu buli, ponteng, masalah keluarga, ketagihan dan juga vandalisme. Selain daripada isu-isu itu, saya juga telah membawa kepada anda akan jalan-jalan penyelesaiannya dengan menggunakan teori-teori bimbingan kaunseling yang ada seperti teori RET, teori Gestalt dan juga teori eklektik. Antara individu yang akan kupaskan berkenaan dengan isu ini adalah netizen-netizen ataupun saya boleh katakan mereka agak profesional dalam bidang ini. Jadi, tanpa membuang masa, marilah kita mendengar akan kupasan mereka tentang isu-isu dan juga jalan penyelesaiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengupas sedikit tentang dua isu yang dihadapi oleh pelajar sekolah dan kolej-kolej di Malaysia pada masa kini dan akan datang. Okey, antara dua isu tersebut ialah isu ponteng sekolah dan isu buli. Mari kita lihat kepada isu yang pertama, iaitu isu ponteng sekolah. Okey, ponteng sekolah boleh didefinisikan sebagai ketidakhadiran pelajar tanpa sebab-sebab yang tertentu dan tidak disedari oleh ibu bapa dan guru-guru di sekolah. Okey, saya di sini akan menyatakan tiga faktor utama mengapa berlakunya isu ini. Faktor yang pertama ialah kurangnya kasih sayang dan perhatian daripada orang yang terdekat seperti ibu bapa. Faktor yang kedua ialah kurangnya minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Faktor yang ketiga, iaitu faktor yang paling besar sekali, ialah daripada pengaruh rakan sebaya. Okey, kesimpulan daripada isu ini ialah ibu bapa, guru dan pelajar perlulah memainkan peranan yang penting dan perlulah menangani masalah ini dengan segera agar tidak menjadi lebih besar. Dan mereka perlulah mengetahui akibat daripada akibat berlakunya gejala ini agar ianya memberi kesedaran kepada kita semua supaya isu ini tidak akan berlaku. Okey, isu yang kedua ialah isu buli. Buli bermaksud satu perbuatan memainkan seseorang yang lemah seperti menggertak, menakutkan dan mendera. Okey, gejala buli ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan cara, antaranya ialah dari bentuk lisan dan fizikal tanpa mengira jantina. Okey, terdapat beberapa jenis buli yang boleh diklasifikasikan, antaranya ialah buli yang berbentuk fizikal, verbal, mental dan antisosial. Okey, kesan utama gejala buli di sekolah ini, pelajar-pelajar yang dibuli akan berasa takut dan ianya akan menimbulkan perasaan trauma terhadap mereka. Okey, kesimpulan daripada isu ini ialah, kesimpulannya masalah ini perlu ditangani dan diselesaikan dengan segera kerana jika masalah ini menjadi lebih besar, masa buli akan berhadapan dengan pelbagai risiko termasuklah kehilangan nyawa mereka sendiri. Sekian saja daripada saya, Ahmad Anji bin Azman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Akili bin Fauzi dengan nombor metrik DB180001. Sekarang saya akan membentangkan berkenaan dengan penyelesaian masalah kepada isu ponteng dan buli. Seperti yang anda dengar daripada saudara saya Ahmad Hanis, ada tiga faktor yang menyebabkan ponteng ini berlaku. Yang pertama adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Di dalam hal ini, anak-anak atau pelajar tidak boleh dipersalahkan. Sebaliknya, ibu bapa seharusnya bertanggungjawab dalam memastikan anak-anak ini berada dalam keadaan selesa dan bersedia dengan keluarga
supaya ia mampu memberi fokus kepada pembelajaran. Seterusnya, faktor yang kedua adalah tidak ada daya tarikan terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan. Dalam arti kata lain, PDPC ketika dalam kelas menyebabkan pelajar ini kurang berminat terhadap pembelajaran. Seperti yang kita tahu, setiap pelajar ini mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Seperti ada yang gaya pembelajarannya secara visual, ada yang auditory dan juga kinestetik. Oleh itu, guru-guru seharusnya memainkan peranan mereka dalam menerapkan kesemua gaya pembelajaran VAK ini ketika menyampaikan pelajaran terhadap pelajar supaya mereka ini tidak merasa bosan dan mudah untuk difahami ketika proses pembelajaran berlangsung. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya dan persekitaran juga merupakan faktor yang menyebabkan gejala ponting ini berlaku. Ibu bapa juga seharusnya memainkan peranan penting dalam mengambil tahu tentang anak-anak. Dengan siapakah mereka berkawan, sama ada ia mampu memberi manfaat dan kebaikan kepada anak-anak atau sebaliknya. Selain daripada itu, masyarakat sekeliling juga boleh memainkan peranan mereka dalam mengatasi masalah ponting ini dengan cara melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab seperti pihak sekolah ataupun pihak polis jika ternampak pelajar-pelajar ponting. Seterusnya, kita lihat pula kepada permasalahan buli. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil dalam membanteras gejala buli ini. Antaranya, pada peringkat sekolah. Pihak sekolah perlu mengambil maklumat tentang kes buli yang berlaku di sekolah masing-masing. Sama ada ia dalam bentuk fizikal ataupun psikologi dengan cara meminta pelajar yang pernah dialami buli maupun tidak dengan merahsiakan identiti pelajar tersebut untuk mengisi borang soal selidik yang berkaitan dengan buli. Selain itu, pihak sekolah juga boleh menubuhkan satu jawatan kuasa anti-buli di peringkat sekolah yang mana ahlinya terdiri daripada pengetua sekolah, guru kaunseling, guru disiplin, wakil daripada ibu bapa dan juga wakil daripada pelajar. Hal ini membolehkan mereka memberi peranan dalam mengurus program-program anti-buli dan menilai keberkesanannya. Lain daripada itu, guru kaunseling dan kaunselor sekolah juga boleh menggunakan kelebihan mereka dalam memainkan peranan mengadakan sesi kaunseling terhadap pelajar yang mengalami masalah ponting dan buli ini dengan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan atau menerapkan teori-teori kaunseling yang bersesuaian. Antaranya, kaunselor boleh menerapkan teori rasional emotif tingkah laku iaitu RET ataupun REBT terhadap pelajar yang mempunyai masalah ponting. Berdasarkan teori ini, perkara yang mendorong pelajar untuk melakukan tingkah laku tersebut disebabkan dasar pemikiran yang tidak rasional dan tanggapan yang negatif wujud di dalam pemikiran pelajar. Oleh itu, wajarlah seorang kaunselor itu menerapkan teori ini untuk mewujudkan pemikiran yang baru bagi mengubah tingkah laku pelajar tersebut. Bagi pelajar buli pula, kaunselor boleh menggunakan teori psikoanalisis sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah gejala buli ini di sekolah yang kian hari semakin membimbangkan. Kesimpulannya, semua pihak seharusnya bertanggungjawab dalam memainkan peranan mereka untuk mengatasi masalah gejala ponting dan buli yang berlaku dalam kalangan pelajar. Antara punca-punca berlakunya gejala ponting dan buli ini kerana sikap manusia yang cetek terhadap pegangan agama dan
kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Masalah ini dapat dibasmi jika semua pihak seperti pihak sekolah, ibu bapa, masyarakat dan juga generasi muda iaitu pelajar-pelajar mengambil serius dan bekerjasama untuk mengatasinya, kerana ia mampu memberi kesan yang lebih buruk jika masalah ini tidak dapat dibendung dengan lebih awal. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu yang berkaitan dengan masalah keluarga yang sering kali berlaku dalam kalangan pelajar pada masa kini. Keluarga merupakan sebuah institusi yang amat penting dan juga memainkan peranan yang sangat penting bagi melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan juga sejahtera. Keluarga juga adalah sebuah titik permulaan sebagai ejen sosialisasi bagi setiap masyarakat dan juga individu di seluruh dunia. Pada sosial saat ini, banyak keluarga yang mengalami kesulitan menangani kerana kurangnya pengetahuan, kemampuan dan juga fleksibiliti untuk berubah. Keluarga bermasalah merupakan keluarga yang mempunyai krisis yang meruncing di dalam rumah tangga akibat daripada masalah keluarga. Masalah-masalah yang mengalami dalam sesebuah keluarga seperti penceraian ibu bapa, penjagaan anak-anak, penderaan kanak-kanak, keganasan rumah tangga, keluarga tunggal, ibu bapa bekerja sepenuh masa, konflik keluarga dan sebagainya. Krisis-krisis ini kemudian telah mengakibatkan timbul pelbagai keadaan negatif dalam perhubungan ahli-ahli keluarga tersebut. Terdapat beberapa faktor dalam masalah keluarga ini, antaranya seperti emosi, fizikal dan juga mental individu terhadap sekeliling dan juga perubahan persekitaran. Seperti semua sedia maklum bahawa masalah merupakan sebahagian daripada kehidupan kita sebagai manusia di atas muka bumi ini. Akan tetapi, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Masalah keluarga juga merujuk kepada kehadiran ketidakseimbangan di antara salah satu sama lain dan juga kemampuan sesebuah institusi keluarga itu untuk saling memahami. Jika berlaku sebarang perubahan persekitaran atau sekeliling, setiap ahli keluarga perlulah menyesuaikan diri secepat mungkin supaya tidak merasa kecoh. Hal ini bagi mengelakkan berlaku sebarang perselisihan faham di antara salah satu sama lain. Jadi, untuk mengetahui lagi banyak jalan penyelesaiannya, saya akan memberikan kepada kawan saya untuk menyelesaikan masalah sebegini. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Dan saya akan membantahkan tentang penyelesaian bagi masalah keluarga yang dibentangkan oleh Asma sebentar tadi. So, seperti yang diberitahu oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, masalah gejala sosial ini datangnya daripada ibu bapa mereka sendiri. Jadi bagi mengatasi masalah yang timbul, ibu bapa harus memainkan peranan dalam membentuk anak-anak mereka. Untuk mengelakkan konflik keluarga, ibu bapa seharusnya berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Tak semua masalah yang berlaku dalam keluarga, konflik keluarga harus berakhir dengan pertengkaran, penceraian ataupun apa-apa konflik. Berlemah lembut dalam bertutur dan mendidik anak-anak supaya mereka mendapat teladan daripada kita, contoh yang baik daripada ibu bapa itu sendiri. Yang kedua, ibu bapa perlu memperbetulkan dan menegur anak-anak sekiranya mereka salah. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Apa yang kita tegur biar menjadi sebuah teladan dan tauladan untuk mereka. Jadi mereka tahu mana yang betul, mana yang salah. So, daripada teori Gestalt yang dikaji, masalah keluarga boleh menjejaskan emosi anak-anak kerana adanya perasaan terabai. Jadinya di sini kaunselor harus memainkan peranan mereka dalam menyelesaikan apa yang terbuku di hati pelajar-pelajar tersebut. Di sini kaunselor memainkan peranan dengar apa sahaja yang murid mahu sampaikan kepada kita
biar apa yang terbuku tu terluah pada masa itu. Seterusnya, teknik-teknik yang boleh diaplikasikan daripada teori ini adalah dengan cara bersedia berkongsi pengalaman kepada orang lain. Sebab kebiasaannya pelajar-pelajar yang ada masalah konflik keluarga ni, dia orang suka hidup sendiri, menyendiri. Jadi bila kita sebagai kaunselor buat dia duduk dalam satu kelompok untuk menceritakan pengalaman dia akan jadi berani dan dia rasa orang lain boleh terima dia. Sebab kebiasaannya pelajar sering rasa bimbang kerana tak pasti persepsi masyarakat terhadap diri dia. Jadi bila dia duduk dalam kelompok dia dapat penerimaan daripada individu lain. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membincangkan berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi oleh pelajar, sekolah menengah dan kolej di Malaysia. Antara isu yang saya akan bincangkan pada kali ini ialah yang pertama sekali, ketagihan dadah. Yang kedua, vandalism. Ketagihan dadah pada masa kini berada pada tahap yang membimbangkan. Salah laku ini berpunca daripada pengaruh rakan sebaya dan masalah yang mereka hadapi seperti masalah peribadi. Seterusnya, seperti yang kita sedia maklum, para pelajar sering dijadikan alat untuk pengedaran dadah dan dadah dijual pada harga yang murah kepada mereka dan mereka senang untuk mendapati. Dadah mampu untuk memberikan kita khayal dan menyebabkan hilang kewarasan. Hal ini menyebabkan dadah dianggap sebagai jalan pintas untuk melupakan segala masalah. Kita teruskan dengan poin yang kedua, iaitu vandalism. Vandalism adalah membuat sebarang perubahan seperti melukis, menconteng, cat, menghancurkan harta benda awam atau sekolah. Kebiasaannya pelajar melakukan perkara ini sekadar untuk berseronok dan suka-suka. Masalah ini berpunca daripada 3 faktor. Antara faktornya ialah rakan sebaya, ibu bapa dan media massa. Saya akan terangkan secara ringkas berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan salah laku vandalism. Yang pertama iaitu rakan sebaya. Rakan sebaya dianggap orang yang paling hampir dengan kita apabila berada di sekolah. Kebanyakan para pelajar yang terlibat dengan salah laku kebiasaannya terjebak dengan rakan sebaya yang tidak bermoral dan sering mengikuti apa yang dilakukan oleh rakan mereka. Kerana di peringkat remaja, di peringkat pelajar, mereka sukar untuk membezakan sama ada perkara tersebut baik ataupun buruk. Faktor seterusnya ialah ibu bapa. Ibu bapa dijadikan ikutan ataupun role model. Apabila ibu bapa turut sama melakukan perbuatan vandalism ini, tidak mustahil anak-anak mereka akan melakukan perkara yang sama. Dan faktor akhir sekali ialah faktor media massa. Media massa boleh dikategorikan sebagai faktor yang terbesar dan mempengaruhi kerana media massa pada masa kini senang untuk diakses. Bak kata orang sekarang, dunia di hujung jari. Apabila kemajuan teknologi berkembang pesat, pelbagai perkara yang dipaparkan di media sosial ataupun media massa tidak mampu untuk dikawal dan terdapatnya perkara-perkara yang tidak patut ditonton oleh para pelajar seperti salah laku vandalism. Apabila sering dilihat, sering ditonton, mereka beranggapan vandalism adalah suatu perkara yang betul dan hebat. Jadi itu saja daripada saya untuk berkaitan dengan isu-isu. Sekejap lagi rakan saya akan mengupas bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini dengan kaedah bimbingan dan kaunseling. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Saya Hafizi dan saya akan menerangkan berkenaan dengan penyelesaian masalah ketagihan dadah dalam kalangan pelajar sekolah menggunakan teori bimbingan dan juga kaunseling. Pada hari ini saya akan menerangkan 2 penyelesaian masalah
ketagihan dadah dan juga vandalisme. Lihat dahulu ketagihan dadah. Di mana ketagihan dadah merupakan isu yang sangat membimbangkan di dalam kalangan pelajar sekolah kerana ia boleh menyebabkan berlakunya pelbagai masalah dan ketagihan dadah ini telah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah masalah peribadi dan keluarga. Dan faktor yang kedua adalah rakan sebaya, dan faktor yang ketiga adalah masalah sosial, dan faktor yang seterusnya merupakan pelajar itu sendiri kurangnya pengetahuan tentang dadah tersebut. Baik, kita masuk yang kedua iaitu analisis isu secara historikal. Pendekatan teoretikal laku telah digunakan dalam menyelesaikan masalah ini kerana teoretikal laku ini telah berjaya memulihkan masalah penagihan dadah. Contohnya seperti yang kita ketahui bahawa teori tingkah laku ini merupakan sebagai satu pendekatan bimbingan dan kaunseling yang berfokuskan kepada sesuatu tingkah laku yang diperhatikan, memberi penekanan kepada punca-punca yang menyebabkan kewujudan sesuatu tingkah laku, pengalaman pembelajaran yang membawa kepada perubahan tingkah laku klien ataupun pelajar. Berdasarkan Wilson, teori tingkah laku ini telah digunakan untuk menyelesaikan masalah kecelaruan psikologi yang dihadapi oleh klien. Antara kajian-kajian yang telah dikaji mengenai pemulihan dadah ini telah berjaya iaitu Stephen, Rothman, Cartin, Castinis, Garden, Descartes dan juga Wilson menggunakan teori tingkah laku ini dalam pemulihan penagihan dadah. Okey, dan yang ketiga, aplikasi teori tingkah laku. Aplikasi teori tingkah laku ini telah digunakan dalam intervensi kaunseling secara berkelompok. Teknik yang digunakan adalah teknik menghapuskan pemikiran negatif dan juga tidak rasanya yang mempengaruhi cara kehidupan mereka selama ini melalui program atau aktiviti yang berpandukan serta tugasan dan latihan yang harus diselesaikan dalam tempoh sesi bimbingan dan juga kaunseling. Keberkesanan teori intervensi ini dapat dikenal pasti melalui perbandingan dua teori iaitu teori tingkah laku iaitu intervensi terapi tingkah laku kognitif brief dan intervensi tingkah laku kognitif standard. Tujuan kedua-dua teori ini digunakan adalah untuk mendapati estetika diri dan lokus kawalan para penagihan dadah agar tidak kembali kepada gejala dadah tersebut. Okey, baiklah, kita beralih kepada isu yang kedua iaitu isu vandalisme. Isu vandalisme ini telah berlaku di kalangan pelajar sekolah itu sendiri kerana mereka suka merosakkan harta benda sekolah ini dan telah disebabkan oleh beberapa faktor iaitu faktor keluarga, rakan sebaya dan juga media massa. Analisis isu secara historikal. Pendekatan Gestalt telah digunakan dalam menyelesaikan masalah vandalisme ini kerana masalah Gestalt ini ialah dia memberi individu secara menyeluruh iaitu individu itu perlu fahami dari segala aspek bukan hanya sebahagian aspek sahaja. Teori Gestalt ini bersifat fenomenologi yang mengiktirafkan pengalaman manusia secara rawat terapi. Matlamat pendekatan teori Gestalt ini dapat dilihat melalui buku Creative Process in Gestalt Therapy yang menggariskan dengan jelas mengenai maksud self-awareness yang menjadikan matlamat terapi Gestalt ini. Baiklah, seterusnya teknik yang digunakan dalam teori Gestalt ini adalah merupakan teori kerusi kosong yang mana teori kerusi kosong ini merupakan hasil daripada pertikaian di antara dua underdog dan juga top dog yang merupakan dua jenis fungsi dalam personality. Underdog dan top dog mempunyai maksud itu sendiri. Underdog ialah menggunakan pendekatan menyoal mangsa dan juga top dog merupakan mengenai kedudukan moralistik. Pelajar terlibat dengan masalah vandalisme ini sebenarnya inginkan kasih sayang dan perhatian ibu bapa. Jadi dengan adanya teknik underdog dan juga top dog ini mampu melatih pelajar terlibat dengan vandalisme ini untuk memberi ataupun untuk melahirkan perasaan berani untuk meluahkan perasaan kepada ibu bapa mereka. Dan itu sahaja daripada saya berkenaan dengan penyelesaian masalah
ketagihan dadah dan juga vandalisme dalam kalangan pelajar sekolah menggunakan teori BNK, iaitu teori tingkah laku dan teori Kierkegaard. Sekian, terima kasih. Hello penonton. Jadi kita sudah berada di penghujung rancangan bagi minggu ini dan kita telah pun mendengar kupasan-kupasan tentang isu-isu yang sering diperkatakan dan sering hangat berlaku di antara pelajar kita, iaitu isu buli, ponteng, masalah keluarga, ketagihan dan vandalisme. Kita juga telah mendengar akan penyelesaian bagi setiap isu berikut dengan menggunakan teori konseling, teori RET, teori Gestalt dan juga teori eklektik. Jadi saya harap topik-topik yang telah diperkatakan pada hari ini sedikit sebanyak akan memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana, tidak kira lapisan umur, sama ada muda ataupun tua. Saya berharap apa-apa yang telah diperkatakan pada hari ini akan memberi peringatan kepada orang-orang di luar sana untuk sentiasa membantu satu sama lain dalam menolong pelajar kita, kerana pelajar kita merupakan permata negara pada masa hadapan. Sampai di sini sahaja rancangan kita pada minggu ini. Kita akan berjumpa pada minggu hadapan, pada hari yang sama, waktu yang sama. Sekian, saya Muhammad Abizanef. Assalamualaikum.